Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat bersama dalam perbincangan majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan anda semua berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, di samping sedang merancang sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik, khususnya di dunia ini. Sedang menonton, hari ini kita bersama menyaksikan Tanyalah Ustaz dengan topik perbincangan fiqh, iaitu tentang hukum menutup kepala. Anda juga boleh menyaksikan secara siaran hari ini di www.tonton.com.my secara HD dan sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Dan juga hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yang kebiasaannya mungkin kalau kita sebut nama ini, kebiasaannya perbincangan berkenaan dengan sirah, tetapi hari ini kita bawakan perbincangan fiqh, iaitu Al-Fadil Ustaz Umar Aziz bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan. Hari ini Ustaz kita pasal fiqh Ustaz. Biasanya memang kita akan teruskan dengan perbincangan sirah. Betul. Tapi Ustaz sentiasa tenang, ya kan? Sentiasa tenang untuk kita bawakan topik perbincangan hari ini. Tapi Ustaz, sebagai mukaddimah lah persoalan. Biasanya orang ni bila mana sebut saja tentang menutup kepala ni, dia faham mungkin songkok ataupun kopiah, ataupun dia kata mungkin perempuan tu memakai tudung, katanya menutup kepala. Adakah itu perbincangannya ataupun ada sudut pandang lain yang cuba kita bawa Ustaz? Jadi kita serahkan pada Ustaz untuk mukadimah. Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak sahabat saya dai, dan juga terima kasih kepada sidang penonton yang sentiasa bersama dalam program Tanyalah Ustaz. Bantu share, kongsi dan ajak yang lain untuk turut bersama. Mudah-mudahan dengan ilmu membawa perubahan ke dalam kehidupan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu pada pagi ini kita akan mengupas satu tajuk yang sangat menarik, iaitu satu tajuk yang mana berkenaan tentang fiqh. Sebenarnya apapun tajuk perbincangan kita, ilmu kita, ianya bertujuan yang pertama untuk kita lebih mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hanya dengan kenal akan datangnya cinta. Lalu apabila kita sebut tentang menutup kepala, maka banyak persoalan yang kadang-kala ada pada diri kita. Adakah Nabi SAW sentiasa memakai serban? Adakah Nabi SAW pernah memakai kopiah? Adakah ianya adalah satu adat kebiasaan masyarakat Arab, ataupun ianya adalah sunnah muakkadah yang ditekankan? Maka inilah perbicaraan yang kita belajar, dan apapun yang kita kongsikan, tujuan dia yang pertama supaya lebih mendalam pengenalan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di situlah terletaknya kejayaan. Dan tujuan yang kedua apabila kita belajar adalah supaya kita boleh dapat mengikut, mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana seperti yang Al-Quran sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya telah ada contoh ikutan teladan yang terbaik pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harap sidang penonton dapat bersama hingga ke akhir dalam tajuk yang menarik pada pagi ini biiznillah, dengan izin Allah insya-Allah. Subhanallah, itu dia. Sebab apa kita bawakan perbincangan tentang hukum menutup kepala? Kita nak tahu cara menutup yang bagaimana, dan apakah alat yang digunakan untuk menutup kepala tersebut, dan juga bagaimana hukum hakamnya supaya tidak tersilap, dan mungkin juga boleh mendapatkan pahala sunnah di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz,
Perbincangan hari ini mungkin kita kata banyak persoalannya. Sebab di antara bab ataupun topik yang banyak persoalan adalah berkenaan dengan fiqh. Banyak persoalan dari penonton-penonton. Jadi kita nak ambil terus soalan dari penonton yang pertama, iaitu sahabat kita Hana Wanci. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Dalam situasi yang bagaimanakah hukum menutup kepala dan juga adab-adabnya? Dan soalan yang kedua, adakah hukum menutup kepala itu wajib kepada kaum Adam ketika dalam sesuatu keadaan? Begitu juga keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat kita. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Cik Hana Wanci di atas pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Lalu soalan yang pertama, apakah hukum menutup kepala? Kalaulah bagi wanita muslimah, maka hukumnya adalah wajib kerana ianya termasuk daripada aurat yang perlu ditutup. Namun kebanyakan persoalan yang timbul adalah berkenaan dengan lelaki. Macam da'i pun smart, handsome dengan kopiah dan seumpamanya. Maka apakah hukum menutup kepala bagi lelaki? Maka bagi lelaki, apabila kita sebut adakah kepala termasuk daripada aurat ataupun bukan, maka semestinya bukan. Yang wajib ditutup oleh manusia adalah yang dipanggil sebagai aurat. Maka itu adalah yang wajib. Wanita ada auratnya seperti yang Nabi SAW terangkan dalam hadis. Lelaki ada auratnya. Maka aurat adalah kadar yang wajib ditutup daripada tubuh badan manusia berdasarkan perintah daripada hadis dan juga Al-Quran kalamullah. Namun selain daripada aurat, contohnya kepala bagi lelaki, apakah hukum menutup kepala bagi lelaki? Maka para ulama mempunyai beberapa pandangan. Ada sebahagian para ulama menyebut bahawa menutup kepala sama ada dengan kopiah, dengan songkok ataupun dengan serban, ianya adalah tidaklah sunat sentiasa. Bahkan ada juga berpandangan ianya adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan masyarakat Arab pada zaman tersebut. Dan memang ada pandangan ini, dan ini adalah dikira sebagai pandangan pertama. Antara yang menyebut pandangan ini dan kata-katanya dan penulisannya dijadikan dalil adalah Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Maka beliau menyebut bahawa ianya bergantung kepada situasi dan keadaan. Kalau kita berada pada keadaan yang dianggap memakai songkok adalah afdal, maka digalakkan. Kalaulah kita berada pada keadaan yang mana tidak memakai penutup kepala adalah afdal, maka itulah keadaannya. Maka ini pandangan yang pertama. Namun majoriti para ulama seperti yang telah dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kebanyakan para ulama menyebut sunnah untuk menutup kepala sentiasa, sama ada dalam solat ataupun luar solat. Sebab itu da'i dengan kopiah, saya dengan kopiah, dan kita nampak orang biasa pakai walaupun bukan dalam keadaan solat. Maka pandangan yang kedua menyebut ianya adalah sunnah sentiasa, sama ada dalam solat maupun luar solat. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW hatta ketika berperang. Kalau kita tengok Nabi SAW sewaktu pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, waktu berperang pun Nabi SAW memakai topi besi bersama dengan serban, dengan penutup kepala. Maka itu adalah pandangan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga, ada yang menyebut menutup kepala dituntut dan digalak lagi-lagi pada tiga keadaan. Lagi-lagi pada tiga keadaan. Yang pertama, ketika nak qada hajat, ketika nak buang air. Dan ada dalil banyak, ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menekankan untuk menutup kepala sewaktu buang air. Dan yang kedua adalah ketika solat. Bahkan sebahagian daripada para ulama Syafi'i menyebut ianya adalah makruh kalau tak tutup kepala ketika solat.
Sebab itu kalaulah di surau kita di seri pentas, maka dia ada tempat yang mana mereka siap letak kopiah dan songkok untuk sesiapa yang nak pakai. Sebab ada yang berpandangan menyebut ianya adalah makruh kalau tidak menutup kepala. Dan yang ketiga adalah pandangan yang mengatakan digalakkan untuk menutup kepala ketika makan. Maka inilah tiga keadaan yang dituntut untuk menutup kepala. Namun adakah ianya wajib? Maka tidak wajib. Menutup kepala tidak wajib. Kalaulah seseorang itu bernazar, maka barulah ianya menjadi wajib. Adakah sah solat seseorang yang tak pakai kopiah penutup kepala? Jawapannya adalah sah, sebab ianya bukanlah aurat yang wajib ditutup. Mudah-mudahan insya-Allah saya harap dapat memberi pencerahan kepada Cik Hana Wan Cik di atas pertanyaan yang diajukan. Subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah awal perbincangan kita tentang bagaimana dimaksudkan hukum menutup kepala. Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menuntut Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru perbincangan tentang hukum menutup kepala. Bagaimana kupasan dan perbincangan ini kita nak bawakan kepada anda untuk mudah difahami. Baik. Tadi kita sebut berkenaan dengan yang dimaksudkan apa itu menutup kepala. Ada 3 bahagian ataupun 3 situasi kata Ustaz sebentar tadi, iaitu apabila kalau saya tak silap membuang hajat. Yang kedua adalah ketika solat, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan ketika makan. Kata Ustaz sebentar tadi. Itu kebiasaannya memang. Tapi Ustaz, yang waktu makan tu jarang orang tutup kepala biasanya kan. Sebab mungkin ia termasuk daripada adab. Mungkin bila mana ini mungkin rambut takut jatuh ke apa kan. Dia adab ketika mana makan. Jadi yang dua itu biasa kita dengar, itu masa qada hajat dan juga waktu solat, itu kebiasaan. Tapi hari ini kita dapat satu ilmu baru, waktu makan pun kita dianjurkan menutup kepala. Baik. Mari kita lihat soalan dari sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah terdapat perbezaan pahala menutup kepala dengan memakai serban ataupun songkok dan juga kopiah? Dan ditanyanya juga tambahan daripada yang kita bincangkan tadi, bilakah waktu yang sesuai pemakaian mengikut sunnah? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Masrifah Nur. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Puan Masrifah Nur Jamain di atas pertanyaan yang diajukan. Maka berkenaan tentang adakah ada perbezaan pahala bagi seseorang yang memakai serban dan orang yang memakai kopiah ataupun songkok dan seumpamanya. Maka apabila daripada awal telah ada perbezaan pendapat, yang mana ada juga sebahagian berpegang dengan pandangan penulisan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, di mana beliau meletakkan menutup kepala, membuka kepala bergantung kepada adat, kepada tempat, kepada situasi. Maka ada sebahagian menyebut tidak ada perbezaan di antara memakai serban, memakai kopiah dan juga memakai songkok dan seumpamanya. Kesemuanya mendatangkan pahala apabila bersesuaian dengan tempat dan keadaan. Namun majoriti para ulama mengambil pandangan bahawa memakai serban lebih afdal daripada besarnya pahala, besarnya ganjaran. Memakai serban adalah lebih afdal. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang lemah, sebuah hadis yang dhaif, namun dibawakan oleh para ulama dalam kitab hadis mereka, sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahawa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa 2 rakaat seseorang yang solat dengan serban dan tanpa serban, perbezaannya adalah 70 kali ganda. Subhanallah. Walaupun riwayat ini ada seorang perawi yang bernama Tariq bin Abdullah
yang kebanyakan daripada para ulama seperti Imam An-Nasai dan seumpamanya mengatakan beliau adalah seorang yang lemah periwayatan. Namun seperti pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Yahya bin Sharaf, bahawa hadis-hadis berkenaan tentang fadilat dan kelebihan maka boleh dijadikan sebagai dalil hadis-hadis yang lemah selagi mana ianya tidak dihukum palsu. Maka berdasarkan pandangan tersebut, ya, memakai serban, tapi saya pun susah nak pakai serban. Kadang-kala dah disiapkan, sebab dah lama tak pakai. Nak pusing tu kan? Nak pusing tu. Dulu waktu belajar tahfiz, masya-Allah, memang setiap hari kena pakai, sebab itu sebahagian daripada galakan para guru madrasah di sekolah dan sebagainya. Tapi sekarang ni pun dah tak biasa. Dai mungkin masih biasa pakai serban. Masya-Allah. Lama tak pakai, Ustaz. Lama juga. Tapi skill ikat tu ada lagi. Skill ikat tu ada lagi. Masya-Allah. Saya dah hilang touch tu, tapi rasa kena pakai kadang-kala. Subhanallah. Lalu daripada hadis tersebut, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ada yang menjadikan riwayat tersebut walaupun ada perawi bernama Tariq bin Abdullah yang lemah, seorang perawi tersebut, namun para ulama meletakkan hadis ini dalam kategori fadilat-fadilat untuk beramal, maka boleh digunakan. Maka ya, berdasarkan riwayat tersebut, maka seseorang tersebut memakai serban lebih besar pahalanya, lebih besar ganjarannya berbanding dengan orang yang tak pakai serban, terutamanya ketika solat. Dan sebab itu kita lihat Nabi SAW sentiasa memakai serban pada kebanyakan waktu, bahkan ketika berperang dan juga ketika bermusafir, Nabi SAW memakai serban. Moga Allah kurniakan saya dan kita jika berkemampuan untuk memakainya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi maknanya tak kisahlah pakai songkok ke, kopiah ke ataupun serban, maka ianya semuanya ada kebaikan. Tetapi betul, pakai serban itu lebih sedikit, kata Ustaz sebentar tadi, lebih sedikit pahala dan ganjarannya kerana ada dalil berdasarkan hadis baginda Nabi SAW sebentar tadi. Ustaz, sebelum kita ambil soalan di Facebook, mesti penonton-penonton waktu ni yang golongan muslimat, dia rasa macam dia kata macam tak berapa syok lah dengar tajuk orang ni. Dia kata, yelah, hari ni bincang pasal songkok, kopiah, serban, itu untuk orang lelaki dia dapat pahala, habis kami yang perempuan ni tak ada pahala lah. Dia kata rugi kami, tak ada pahala pakai songkok, tak ada pahala pakai kopiah, tak ada pahala pakai serban. Mungkin Ustaz boleh bagi motivasi sikit dulu kepada mereka supaya ada semangat balik nak menonton. Tanyalah Ustaz, di mana kelebihan bagi mereka pula? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka Islam telah datang dengan menitik beratkan kedudukan para wanita. Dan Islam menganggap para wanita adalah makhluk dan juga adalah ciptaan Allah yang sangat-sangat mulia. Maka sebab itu Islam dan Nabi SAW telah menggalakkan para wanita untuk menutup aurat mereka sentiasa. Bukan sekadar seperti lelaki pada keadaan-keadaan yang tertentu, namun wanita mereka menutup kepala, rambut mereka sentiasa kecuali untuk mahram mereka seperti suami dan seumpamanya. Maka sebenarnya kedudukan wanita sangat tinggi. Nabi SAW sentiasa mengambil berat tentang wanita. Bahkan bila kita baca dalam sirah dan sejarah, orang yang mula-mula membenarkan Nabi SAW, dakwah baginda adalah wanita. Isteri Nabi SAW sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dan para wanitalah yang telah mengangkat agama ke tahap yang tinggi, ke tahap lebih daripada biasa. Dan sebab itu kita nampak Nabi SAW pada khutbah yang terakhir, Nabi SAW mengingatkan para sahabat untuk menjaga hak para isteri dan para wanita. Maka walaupun tajuk ni menutup kepala, nampak kebanyakan perbincangan untuk lebih kepada lelaki, namun sebenarnya ianya juga berkenaan tentang para wanita, sebab wanita lagilah kalau lelaki tutup kepala dapat pahala sunat. Para wanita bila mereka memakai tudung, menutup rambut dan kepala, dapat pahala wajib. Masya Allah, berjam-jam pakai tudung, dan ianya tidaklah mudah bagi orang yang mungkin baru nak berhijrah kadangkala, tapi dapat pahala wajib. Dan pahala wajib semestinya lebih besar daripada pahala
pahala sunat. Masya Allah. Subhanallah. Kita pakai setengah jam pun dah rasa rimah tak? Allahu Akbar. Ini tiap-tiap masa pakai, kecuali bila mana bersama dengan mahram sebentar tadi. Walaupun tajuk hari ini perbincangan berkenaan dengan lelaki, lebih perbincangan kepada lelaki, tapi 70 ke 80% yang bertanyakan soalan di Facebook pada ketika ini adalah golongan wanita. Betul tak? Saya pun perasan. Lalu dah 2 soalan ni, Hana Wancik dan Mas Ripa Nur Jamain adalah Masya Allah para wanita, para muslimat. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia dan akhirat kepada para wanita. Kerana saya teringat ada satu pepatah Arab menyebut bahawa wanita, apabila kita berjaya mendidik satu wanita dengan agama dan kebaikan, sebenarnya bukan kita berjaya mendidik seorang, tapi sebenarnya satu bangsa boleh terdidik dengan sebab wanita. Sebab kalau kita lihat anak-anak, mereka selalunya lebih cepat meniru, mengikuti ibu berbanding daripada bapa. Dan kalau kita lihat dalam sirah pun, kebanyakan para ulama yang hebat, mereka menjadi hebat disebabkan didikan ibu. Seperti Imam Syafi'i, tak ada ayah, yang banyak berkorban untuknya adalah ibu. Begitu juga Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang banyak mendidik beliau adalah ibu beliau. Maka para wanita yang banyak meninggalkan kesan kepada kehidupan setiap daripada kita, Masya Allah. Subhanallah. Baik Ustaz, itu dia tadi motivasi dari Ustaz untuk sama-sama kita semangat kembali mendengar perbincangan pada hari ini. Dan juga kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ada 2. Yang pertama, apakah hukum seorang imam yang solat bersama para jemaah tanpa memakai serban atau kopiah? Dan soalan yang kedua, apakah hukum lelaki yang memakai serban sehingga menutupi dahi dan solat dalam keadaan dahi tertutup, adakah sah solatnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Saya faham pada soalan pertama itu mungkin soalannya adalah jemaah di belakang ni semua pakai sorban, pakai kopiah, pakai songkok, imam tak pakai. Ini bagaimana Ustaz? Silakan. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat, yang paling muktamad, yang diberikan fatwa, maka seseorang yang menunaikan solat tanpa memakai penutup kepala, sama ada kopiah, songkok, serban dan seumpamanya, maka solatnya adalah sah. Solatnya adalah sah. Maka seperti Da'i sebut, walaupun yang belakang tu pakai serban dan seumpamanya, tapi imam tak pakai, adakah boleh? Jawapannya adalah boleh. Namun ada sebahagian para ulama mazhab Syafi'i seperti yang dinukilkan daripada Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullahu taala, beliau berpandangan bahawa makruh, taklah membatalkan solat, makruh seseorang yang tidak menutup kepala solatnya adalah makruh. Namun pendapat itu adalah pendapat yang tidak diberikan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Maka soalan yang pertama tersebut, adakah boleh imam macam tu, makmum semua pakai, dia tidak pakai kopiah? Tidak ada masalah. Solat tersebut adalah sah. Jangan ragu-ragu, jangan was-was, jangan nanti dalam solat kita asyik tengok imam kiri kanan, maka itu akan menjadikan solat tersebut hilangnya khusyuk. Tak ada masalah, solat tersebut adalah sah. Kemudian soalan yang kedua, pakai serban tutup dahi Ustaz. Pakai serban tutup dahi. Jadi sujudnya macam mana? Okey. Lalu apakah hukum seseorang yang ketika solat maka dahinya tertutup? Maka solatnya adalah sah selain daripada waktu sujud. Lalu kalaulah dia berdiri, contohnya dia tutup dahi, waktu berdiri, waktu rokok, waktu i'tidal, waktu duduk, maka kalaulah dia tutup dahi, hatta dia tutup kening sekalipun, hatta tutup mata sekalipun, maka solatnya adalah sah, tak ada masalah. Cuma ketika mana dia sujud, maka dia perlu untuk membuka dahinya ketika mana dia sujud. Dan ini berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sepotong hadis bahawa umirtu, aku telah diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Umirtu, aku telah diperintahkan untuk sujud di atas anggota, dan Nabi menyebut alal jabhah, Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas dahi, dan dalam masa yang sama wa asyara ila anfihi, Nabi mengisyaratkan kepada hidung baginda.
Maka sebab itu hidung sunat juga untuk sujud. Tapi kalaulah seseorang itu dia sujud hanya pada dahi, tidak pada hidung, sah solat dia. Tapi kalaulah hidung dia mancung sangat, dia hanya sujud pada hidung, dahi tak kena, maka tak sah solat dia. Maka dahi yang utama. Tapi dalam hadis Nabi SAW mengisyaratkan kepada hidung. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, baginda Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta, apabila kamu nak bersujud, famakin jabhatak, maka letakkanlah dahi kamu di tanah." Maka ini menjadi dalil bahawa kalaulah dahi tertutup dengan serban ataupun dengan kopiah, ianya perlu dibuka dan dahi perlu menyentuh tanah. Kalaulah tidak, maka solat tersebut tidak sah. Tapi kalaulah selain daripada itu, maka tidak menjadi masalah. Masya Allah. Baik. Jadi bila mana nak sujud, maka kena angkat sedikit supaya dahinya boleh terkena pada tempat sujud. Maka kalau tidak, adalah tidak sah sujud dan solat tersebut. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, banyak kita belajar pada hari ini kan. Bila mana sebut saja tentang perbincangan fiqh ataupun fiqh, mesti banyak yang kita belajar dan juga banyak juga benda-benda baru yang kita dengar. Tapi bukan apa, untuk memperbaiki kehidupan dan juga khususnya tentang ibadat kita. Hari ini tentang fiqh, tentang hukum menutup kepala. Songkok, kopiah, serban atau apa sahaja alat, maka ada kelebihan-kelebihannya. Baik. Tadi kita difahamkan Ustaz ada sedikit lagi nak tambah berkenaan dengan memakai serban menutup dahi dan ketika sujud sebentar tadi. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Lalu sebenarnya soalan ini adalah sangat bagus. Sangat bagus. Maka sebenarnya bukan sekadar serban, bahkan kadang-kala kain tudung kita ataupun kain telekung yang terlalu labuh sehingga boleh menutup dahi. Ataupun kalaulah contohnya kopiah yang kita pakai terlalu ke bawah sehingga menutup dahi. Maka sebab itu di dalam mazhab Syafi'i, dalam ketika mana sujud, maka ada 7 syarat untuk sujud tersebut sah. Ada 7 syarat yang perlu kita jaga ketika mana sujud. Maka yang pertama, hendaklah sujud di atas 7 anggota yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, iaitu pada hujung jari kaki, yang kedua lutut, yang ketiga adalah kedua tangan, dan yang ketujuh adalah dahi, sebab kaki 2, lutut 2, tangan 2, dan kemudian yang ketujuh adalah dahi, termasuk sunnah untuk kita menyentuhkan juga hidung kita. Tapi kalaulah hanya tersentuh hidung, tidak menyentuh dahi, maka sujud tersebut adalah tidak sah. Dan yang kedua, dahi mestilah terbuka. Lalu tak boleh seseorang tu kata, tak apa, saya tekankan dahi supaya kena tanah, tetapi ada songkok, ada kopiah, ada serban, maka ianya menjadikan sujud tersebut tidak sah. Yang ketiga, hendaklah meletakkan dahi tersebut dengan menempel, dengan menekan pada tempat sujud. Maksudnya dia tak boleh tergantung. Contohnya kadang-kala pada zaman kita, tempat imam lah selalu naik, tempat imam. Dia terlalu tebal dia punya sejadah tu. Betul, terlalu tebal. Kadang 3 lapis, kadang-kala 4 lapis. sampai 5 lapis pun ada, masya-Allah. Letak-letak tenggelam Ustaz. Letak-letak tenggelam. Lalu kalaulah ianya terlalu tebal, maka antara syarat sah sujud mestilah ditempel, mestilah ditekan pada tempat sujud tersebut, supaya ianya benar-benar menyentuh tempat sujud. Maka itu adalah yang ketiga. Ianya tak boleh tergantung dengan kita letak sahaja dahi tersebut. Yang keempat, tidak ada niat selain daripada sujud. Kita turun untuk ke bawah adalah untuk sujud. Bukan kerana contohnya kita mencium kapet ataupun kita mengantuk, kita pun tak tahu apa yang berlaku, maka tujuan dia mestilah kerana sujud. Yang kelima, yang ini yang penting, bahawa mestilah sujud
pada sesuatu yang tidak bergerak kerana pergerakan kita. Maka kita tak boleh sujud contohnya pada lengan jubah yang panjang. Maka kita tak boleh sujud sebab bila kita bergerak, ini bergerak. Kita tak boleh sujud pada ekor serban kita. Kita tak boleh sujud begitu. Maka kerana bila kita bergerak, benda tersebut pun adalah bergerak. Kalau wire mikrofon, Ustaz? Kalau wire mikrofon imam. Kalau wire mikrofon imam tersebut panjang, yang dengan pergerakan kita tidak ada pergerakan, maka tak ada masalah. Faham. Tapi kalaulah ia pendek, maka kita digalakkan untuk alihkan Biasanya yang terlebih ini, dahulu. yang di telinga tu, Betul. lepas tu kan dia ada wire sini kan. Kalau Betul. kita sujud, dia tangkut, kita naik, dia naik. Itu Betul. tak boleh, Ustaz, Itu tak boleh sebab dengan pergerakan kita benda tersebut bergerak. Mungkin dai boleh cadangkan untuk dipakai yang wireless punya. Sebab sekarang ni pun teknologi dah canggih kan. Boleh pakai yang wireless punya. Itu adalah lebih mudah. Sebab kadang-kala yang wire ni pun dia tak selesa. Dia berbelit-belit. Sedar kita jadi imam dah habis solat, dah habis satu badan kena belit. Dia pusing satu badan. Lalu ini adalah yang kelima. Yang keenam, maka kedudukan punggung mestilah lebih tinggi daripada kepala. Ini berlaku kalaulah contohnya orang solat dekat anak tangga. Faham. Dia solat kat anak tangga, maka dia solat kepala dia lebih tinggi daripada punggung dia. Maka ini juga antara syarat sujud yang perlu jaga. Dan yang ketujuh, mesti ada ketenangan. Dia tak boleh up and down, kiss the ground kan. Laju-laju, dia mesti dengan ketenangan. Sebab kita solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah waktu di mana doa paling mustajab. Maka saya sekadar nak kongsikan sebab ini adalah perkara yang penting untuk solat kita dai, masya-Allah. Subhanallah. Baik, itu dia kan. Itu tadi berkenaan dengan sujud, yang mana ada beberapa perkara yang betul itu sempurnakan, khususnya berkenaan dengan dahi. Kalau pakai serban ataupun penutup kepala, pastikan ia tidak menutup dahi kerana mengganggu kesempurnaan pada sujud tersebut. Baik, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah pula jika berada di pusat-pusat tahfiz? Apakah ada larangan yang tidak membolehkan kaum lelaki membuka ni mungkin balutan kepala tersebut, membuka balutan kepala, kerana ketika berada di pusat-pusat tahfiz semuanya menutup kepala dengan memakai serban? Dan bagaimana jika ada segelintir pusat tahfiz bercampur dengan kaum wanita? Sedikit perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Puan Ruby untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Ahlan, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Puan Ruby Abu Bakar Ruby di atas pertanyaan. Sambil itu sahabat-sahabat jangan berhenti untuk bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Ajak yang lain untuk sama-sama menonton. Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan banyak yang kita boleh perbaiki di dalam ibadah kita, insya-Allah. Maka soalannya berkenaan tentang kenapa anak-anak tahfiz semuanya pakai serban. Lalu adakah memang ada larangan kalau buka serban maka berdosa dan seumpamanya? Tidaklah begitu. Maka sebenarnya apa yang ada di pusat tahfiz, di pondok, di madrasah, di sekolah agama, daripada kecil memakai serban, sebenarnya itu adalah bertujuan untuk mendidik. Maka ianya dijadikan sebagai salah satu daripada uniform bagi tersasul pula tanya pagi-pagi ni, salah satu daripada uniform sekolah, madrasah dan juga tempat belajar tersebut. Adakah kalau anak tahfiz tersebut buka serban dia maka berdosa? Kita telah sebut bahawa menutup kepala tidaklah ada sebarang dalil yang jelas, yang kuat daripada mana-mana riwayat ataupun Al-Quran yang mewajibkan pemakaian penutup kepala, apatah lagi serban. Ianya adalah sunnah mengikut majoriti para ulama, dan ada sebahagian menjadikan penulisan Imam Syatibi sebagai dalil bahawa ia bergantung kepada keadaan. Tetapi apa yang berlaku di ma'had, di madrasah, di pondok dan madrasah, sebenarnya itu salah satu cara untuk mendidik anak-anak daripada kecil, membiasakan diri untuk memakai serban, memakai jubah, ada kadangkala memakai kopiah, ada kadangkala ada pakaian-pakaian yang tersendiri. Namun ianya bukanlah bererti dalam hadis Nabi sebut mesti begitu, begini dan seumpamanya, tidak. Namun sebenarnya
dai, waktu yang paling bagus untuk mendidik sebenarnya adalah pada usia muda. Pada usia muda adalah waktu yang paling bagus untuk mendidik. Bahkan daripada semenjak anak tersebut lahir sehinggalah pada usia 7 tahun, itu adalah waktu yang sangat kritikal untuk kita berhati-hati apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita tunjukkan, sebab anak-anak sedang mengumpulkan informasi, maklumat dan dia akan melakukan benda yang sama. Lalu kalaulah kita biasa buka aurat depan dia, maka itulah yang dia akan ikut. Kalaulah kita tak jaga percakapan kita, itulah dia ikut. Kalaulah kita tak jaga, kita bertengkar suami isteri, ibu bapa depan dia, maka itulah yang diikut. Sebab itu Nabi SAW menegaskan, bila kita nak menyuruh anak untuk solat, maka suruhlah pada usia 7 tahun. Pada usia tahun dah kena suruh dia solat. Kenapa pada usia 7 tahun? Sebab sebelum itu dia dah lihat ibu bapa dia solat. Dan kemudian pada usia 10 tahun, kalau dah suruh 3 tahun masih tak solat, maka perlu bertegas dengan dia. Maka itulah yang berlaku, bukanlah kerana ada hadis ataupun apa-apa yang melarang buka kepala, tidak ada. Bahkan kalau kita tengok anak-anak tahfiz waktu main bola, dia tak pakai pun serban. Sebab itu bukan waktu untuk pakai serban. Cuma waktu belajar, itu adalah cara pemakaian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, madrasah dan seumpamanya. Subhanallah. InsyaAllah. Baik, Ustaz. Tadi kita ada kongsikan berkenaan dengan solat, memakai kopiah, songkok, serban, maka masing-masing ada kelebihannya, tetapi lebih kepada memakai serban. Contohlah Ustaz, kalau dalam satu kawasan ataupun satu masjid ataupun surau tersebut, semua yang datang jemaah tersebut adalah semuanya berilmu, semuanya itu bacaannya baik dan juga semua itu alunan suaranya cantik. Jadi dalam ramai-ramai tersebut ada sekumpulan, mungkin kita ambil contoh, kita sikitkan, kita minimalkan, ada 3 orang. Seorang pakai songkok, seorang pakai kopiah dan seorang pakai serban. Jadi kalau 3 orang ni Ustaz, adakah yang pakai serban ini perlu diutamakan untuk menjadi imam Ustaz? Sedikit komen Ustaz, bagaimana? Terima kasih banyak Dai di atas pertanyaan yang baik. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka kita tahu dalam hadis apabila disebut siapakah yang paling layak untuk menjadi imam, maka yang paling layak untuk menjadi imam dalam hadis Nabi menyebut adalah Al-Aqra'. Cuma apakah tafsiran yang dimaksudkan oleh Al-Aqra'? Maka para ulama Syafi'i menyebut sebagai yang paling berilmu, terutamanya ilmu berkenaan tentang solat. Dan kemudian yang kedua adalah yang paling bagus bacaan, tajwid, sebutan dan seumpamanya. Namun kalaulah semua sama, maka adakah yang memakai serban lebih afdal berbanding daripada yang memakai kopiah dan memakai songkok? Maka kalaulah semua sama, dalam hadis tersebut Nabi ada sebut beberapa kategori yang lain. Kalaulah yang ini sama, yang berikut, yang ini sama, yang berikut. Dan kalaulah semua sama, maka ada sebahagian para ulama menyebut yang memakai serban adalah lebih afdal. Kerana Nabi SAW sentiasa memakai serban, dan juga kerana ada hadis Jabir bin Abdullah yang menyebut solat dengan memakai serban adalah lebih afdal daripada orang yang solat tidak memakai serban, walaupun pada sanad tersebut ada perawi yang bernama Tariq bin Abdullah, namun ianya tidaklah dihukum palsu oleh majoriti para ulama hadis, ianya dihukum dhaif. Lalu Allahumma salli. Tapi kalaulah dekat masjid dan surau tu dah memang ada imam lantikan, maka kita tak bolehlah ambil jawatan dia, sebab itu dah memang imam lantikan. Ini kita cerita kalaulah ketika dekat RNR, ataupun dekat musalla shopping complex, ataupun kita nak solat yang tidak ada imam, tetap jangan pula tadi saya dah dengar dekat tanyalah ustaz, saya pakai serban, bacaan saya pun bagus, saya lebih afdal, ditolak ke tepi imam yang dah dilantik. Maka tak boleh begitu. Imam yang dilantik adalah lebih afdal daripada yang lain, walaupun ada orang yang bacaannya lebih bagus daripada imam yang dilantik tersebut. Wallahu a'lam. Baik, itu dia bagaimana urutan ataupun susunan mereka yang layak untuk mengimamkan solat. Lebih utama dan lebih afdal adalah mereka yang mengenakan penutup kepala berbentuk dan juga istilahnya adalah serban. Sedang menonton kembali selepas ini, berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita, nak gali, nak tengok lagi apa persoalan dari penonton-penonton. Kita nak ambil seterusnya dari sahabat kita Al-Shal dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Assalamualaikum, kata Al-Shal. Memakai serban adalah sunnah baginda Nabi SAW. Mengapa pemakaian serban ada pelbagai cara lilitannya? Ada yang nampak telinga, ada yang menutup telinga. Ada lilitan yang banyak akan nampak besar. Ada lilitan yang sedikit. Dan ada yang ekor serban terjuntai panjang. Dan ada juga yang pendek. Apakah maksud pada setiap cara lilitan serban di kepala? Mohon perincian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Al-Shal untuk soalan ini. Katanya pelbagai jenis lilitan. Saya biasa nampak Ustaz ada dua, Ustaz. Betul. Kiri kanan ada. Betul. Ada maksud ke Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Al-Shal di atas pertanyaan. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita. Maka poin yang pertama adalah kita semua tahu bahawa Nabi SAW kerap memakai serban. Nabi SAW kerap memakai serban. Bahkan sewaktu pembukaan kota Mekah, baginda Nabi SAW telah memakai serban bersama dengan topi besi. Maka daripada sini kita nampak kepentingan serban dalam pengamalan baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dapat memakainya sewaktu kita hidup ini, mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Persoalan yang kedua adalah kenapa ada serban yang berbeza? Kita ambil daripada sudut warna dulu. Maka dalam kebanyakan hadis menyebut bahawa Nabi SAW memakai warna hitam sewaktu pembukaan kota Mekah. Maka daripada riwayat Ummu Hani, maka Nabi SAW memakai serban warna hitam. Begitu juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, maka kebanyakan riwayat yang dibawa adalah Nabi SAW memakai serban berwarna hitam. Namun dalam sebahagian riwayat ada disebutkan bahawa Nabi SAW juga pernah memakai berwarna hijau, dan Nabi SAW menggalakkan pemakaian berwarna putih. Dan kenapa Nabi SAW ketika pembukaan kota Mekah memakai hitam? Sebab permusafiran yang jauh. Permusafiran yang jauh. Kita tahu daripada Madinah menuju ke Mekah mengambil masa di antara 5 ke 7 hari pada zaman tersebut. Maka Nabi pernah memakai warna hitam. Nabi menggalakkan memakai warna putih. Dan Nabi SAW pernah juga memakai warna hijau. Maka itu daripada sudut warna. Daripada sudut ukuran, maka Imam An-Nawawi rahimahullah berpandangan bahawa Nabi SAW mempunyai 2 serban. Satu serban yang pendek, tapi pendek taklah pendek, dia lebih kurang 7 hasta mengikut pandangan Imam Nawawi. 7 hasta tersebut ekornya ke keseluruhan serban? Keseluruhan serban adalah 7 hasta. Panjang Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Lalu dia adalah 7 hasta keseluruhan serban tersebut, itu adalah serban Nabi yang pendek. Dan ada riwayat menyebut Nabi SAW, kata Imam Nawawi, pernah memiliki serban yang panjang iaitu 12 hasta. Namun apabila kita lihat catatan Imam Bajuri rahimahullah, beliau memilih bahawa riwayat-riwayat yang menceritakan tentang ukuran serban Nabi SAW, riwayat tersebut adalah tidak berapa kuat. Maka beliau memilih bahawa tidak ada ukuran yang tertentu untuk serban. Setiap ulama ilmuwan ada pandangan yang tersendiri. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga adalah berkenaan tentang ekor serban. Maka bagaimanakah serban Nabi SAW? Maka dalam riwayat kita lihat ada 3 keadaan serban Nabi SAW. Dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, maka Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang mana dinukilkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Idza tamma," apabila Nabi SAW memakai serban, "sadala imamatahu baina katifai," Nabi SAW membiarkan ekor serban baginda di antara 2 bahu Nabi. Maksudnya Nabi biar jatuh ke belakang. Kata perawi hadis, kata Nafi', maka itulah cara Abdullah bin Umar pakai serban, iaitu ada 1 ekor dan ekornya adalah terjuntai di antara 2 bahu. Dan
kata Imam Bajuri rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, dalam riwayat yang lain ada dinukilkan Nabi pernah memakai serban yang mempunyai 2 ekor. Nabi pernah memakai serban yang mempunyai 2 ekor. Dan kata Imam Bajuri rahimahullah, hadis ketika mana Nabi masuk ke kota Mekah yang Nabi memakai serban berwarna hitam, maka hadis itu menunjukkan yang Nabi memakai serban tanpa ekor. Maka daripada sudut ekor serban ataupun dipanggil azabah, ada ketiga-tiga pandangan bahawa Nabi pernah memakai serban dengan 1 ekor, seperti mana riwayat Abdullah bin Umar, Nabi pernah memakai serban dengan 2 ekor, seperti riwayat Abu Umamah yang dinukilkan oleh Imam Bajuri, dan Nabi pernah memakai serban tanpa ekor ketika pembukaan kota Mekah bersama dengan topi besi Nabi SAW. Maka terpulang kita nak mengamalkan yang mana? 3 ekor, 3 ekor tak ada. Bolehkah nak pakai serban 3 ekor? Nak keluarkan ekor ketiga. Dia ada kiri kanan, tapi yang tengah tu datang mana? Datang dari mana? Itu tidak disebut dalam riwayat. Maka hanya 3 keadaan. Lalu di manakah lebih afdal? Maka daripada riwayat Abdullah bin Umar, Nabi SAW jatuhkan di antara 2 bahu. Dan kadangkala kita lihat ada orang yang meletakkan pada belah kanan. Maka itu diambil daripada hadis umum yang mana Nabi SAW menyukai at-tayamun, belah kanan pada setiap perkara. Maka sebab itu dia letak belah kanan. Ada orang meletakkan sebelah kiri, bukan kerana hadis, kerana baginya ianya adalah terletak di atas hati, maka sebagai peringatan untuk sentiasa menutup hati daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan kita jauh daripada Allah. Ustaz, yang keluar di atas tu? Yang keluar di atas, wallahu biasanya alam. ada kecil keluar kat Betul. Itu wallahu alam. Itu saya tak menjumpai daripada sudut riwayat bagaimana. Mungkin ada daripada sudut pandangan para ulama yang tertentu, namun daripada sudut riwayat maka saya tak jumpa berkenaan tentang ada yang ekornya keluar di bahagian tepi dan seumpamanya. Namun ringkasannya adalah ini adalah cara pemakaian serban Nabi SAW, dan sebab itu bagaimana cara kita pakai, maka ianya adalah dikira sebagai serban. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu dia kan. Pelbagai versi ataupun cara lilitan serban itu masing-masing mungkin ada sandarannya tersendiri, asalkan dengan cara yang baik dan juga kaedah yang baik dan juga tidak membawa makna-makna yang tidak baik. Itu yang patut kita perhatikan. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita, Tuan Razali dari Facebook tanyalah Ustaz, katanya Assalamualaikum, kenapa di negara kita susah hendak berjumpa orang lelaki menutup kepala berbanding dengan negara-negara di Timur Tengah? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Razali untuk soalan ini. Dia kata jarang jumpalah orang dekat negara kita ni menutup kepala ketika keluar, mungkin kecuali solat katanya. Ini wakil tunggal lelaki. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ada juga yang muslimin. Terbaik Tuan Razali, membanggakan kami. Kami mendoakan. Kalau tidak yang bertanya banyak muslimah, masya-Allah. Baca semua perempuannya kesegan dengan kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Razali memartabatkan para lelaki, alhamdulillah. Lalu mengapa kebanyakan di negara kita tidak menutup kepala? Dan kita telah sebutkan di awal, kerana tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan untuk menutup kepala. Tidak ada suatu dalil pun yang secara jelas Nabi SAW mewajibkan menutup kepala. Maka ianya menjadi kepada sunat. Dan begitu juga kalau kita lihat ada sebahagian yang berpegang dengan pandangan Imam Syatibi rahimahullah, yang mana ia bergantung pada situasi dan tempat. Maka sebab itu kita lihat di negara kita, situasi dan tempatnya adalah tak ramai orang yang memakai penutup kepala, kecuali kalaulah pada waktu solat, kalaulah ketika berada pada majlis-majlis agama yang tertentu. Namun ia ni tidaklah bermasalah, kerana pandangan yang pelbagai menunjukkan perbezaan pendapat yang dipegang oleh para ulama. Namun kalaulah kita lihat di Timur Tengah, di Mekah, Madinah, masya-Allah ramai yang menutup kepala. Dan kalaulah kita mampu untuk melakukannya bermula daripada solat, maka kita lakukanlah. Zaman kita pun ada jenis kopiah yang nipis yang kita boleh bawa, dan kita boleh tutup kepala dengan niat untuk mengamalkan sunnah Nabi, maka kita mendapat pahala insya-Allah. Mudah-mudahan.
Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Kenapa di Malaysia katanya khususnya tidak ramai yang menutup kepala, sebab macam Ustaz sebutkan di awal tadi, tidak ada dalil khusus yang mewajibkan untuk menutup kepala. Baik, kalau kita lihat pada awal tadi, kita sebut pastinya dengan 3, iaitu tentang songkok, kopiah dan serban. Mungkin juga ada yang nak bertanya, dia kata, saya ni pakai topi, dia kata. Saya pakai topi. Pakai topi yang jenis ada depan ataupun yang jenis tak ada dia punya muncung di hadapan. Dia kata saya pakai topi. Adakah yang ni pun boleh termasuk dalam kategori katanya menutup kepala? Dan kalau saya solat, dia kata topi saya pusing ke belakang, adakah ini juga dapat pahala menutup kepala ketika solat katanya? Mungkin boleh kita huraikan sedikit Ustaz. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Dai di atas pertanyaan yang baik. Maka adakah memakai cap, memakai topi, adakah dikira sebagai menutup kepala yang menjadikan kita layak beroleh pahala sunat? Maka sebahagian para ulama masa kini menyebut dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat bahawa topi tersebut tidaklah mempromot sesuatu yang dilarang oleh agama. Faham. Kadangkala ada penulisan yang tertentu yang bercanggah daripada pendapat syarak, maka itu tidaklah boleh. Yang kedua, topi tersebut kita pakai memang dengan niat untuk menutup kepala. Bukanlah kerana kita nak meniru sesuatu kumpulan, organisasi ataupun pihak yang mana bertentangan daripada anjuran syarak. Maka kalaulah kita berniat pakai begitu untuk mengikut mereka, maka kita tidaklah dapat pahala tersebut. Kerana man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, bila kita berniat untuk meniru sesuatu golongan, maka kita dikira termasuk daripada golongan tersebut. Lalu sebab itu kalaulah contoh kita pakai topi kosong, maka tak ada masalah. Tapi kalaulah kita pakai topi dengan sesuatu mempromot yang bercanggah dengan syarak, maka itu tidaklah mendatangkan pahala, bahkan kadangkala boleh mendatangkan dosa. Wallahu a'lam. Tidak mempromosikan sesuatu logo, lambang ataupun apa-apa organisasi yang pastinya menutup kepala hanya sekadar untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, sedang menonton, banyak lagi kita nak bincangkan berkenaan dengan hukum menutup kepala, khususnya bila berkaitan dengan ibadat dan juga kehidupan. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Subhanallah, kembali bertemu dalam perbincangan kita pada hari ini. Kita nak menerangkan kepada penonton-penonton semua supaya lebih faham dengan mendalam hukum menutup kepala. Bukan sekadar ada, ataupun juga bukan sekadar untuk riak nak tunjuk serban mahal, kopiah mahal, songkok baldu. Bukan sekadar itu, tetapi kita nak ambil pahala dan manfaatnya, dan juga ada pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Mazni Hasan. Katanya, Assalamualaikum. Bagi kaum Yahudi juga, mereka memakai seakan-akan kopiah yang menyerupai orang Islam. Bagaimana hendak membezakan pemakaian kopiah kaum Yahudi dan juga Islam? Mohon pencerahan ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Cantik soalannya. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Puan Mazni di atas pertanyaan. Maka berkenaan tentang pemakaian kopiah yang menyerupai golongan Yahudi. Tapi sebenarnya tidaklah sama sebenarnya. Kalaulah kita lihat golongan Yahudi, mereka juga ada pemakaian kopiah. Golongan Nasrani pun ada pemakaian kopiah, dan kita umat Islam ada pemakaian kopiah. Maka kalaulah kita lihat kopiah golongan Yahudi,
maka ianya adalah kecil. Dia sangat kecil. Dia terkeluar dari depan rambut. Rambut terkeluar dan dia adalah di bahagian atas kepala. Ubun-ubun. Bahagian ubun-ubun. Maka itu adalah kopiah golongan Yahudi. Maka adakah apabila kita memakai kopiah biasa adalah sama seperti kita menyerupai golongan Yahudi? Jawapannya tidak. Sebab menutup kepala memang adalah sunnah mengikut pandangan sebahagian para ulama seperti yang kita nukilkan daripada pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullah daripada kitab Nailul Awtar. Maka kopiah golongan Yahudi, mereka ada kopiah yang tersendiri. Golongan Nasrani, mereka ada pemakaian kopiah yang tersendiri. Namun umat Islam punya kopiah, kebiasaan dia adalah menutup keseluruhan rambut kecuali pada bahagian tepi dan belakang. Maka tidak ada persamaan di antara pemakaian umat Islam dan juga golongan Yahudi. Akan tetapi, kalaulah memang seseorang itu dia memakai kopiah yang kebiasaannya dipakai oleh golongan Yahudi dengan niat untuk meniru, mengikut cara mereka, maka itu akan menjadi penyebab kepada kita tak akan beroleh pahala. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita sebut sebelum ini, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang mengikut, meniru, menyerupai sesuatu kaum, maka ia akan tergolong daripada kalangan golongan tersebut. Tapi kalaulah kopiah kita, maka tidak ada masalah dan tidak ada sebarang isu, ianya tidaklah menyerupai golongan Yahudi. Masya Allah. Baik, sebab itu kita kena dengar hari ini perbincangan supaya kita tak salah faham. Betul. Berkenaan dengan cara pemakaian tersebut dan tak tertukar ataupun meniru kepada budaya bangsa dan agama lain. Baik, Ustaz, balik kepada persoalan warna sebentar tadi. Ada juga yang faham, dia kata kalau nak pakai serban mesti warna putih. Masya Allah. Kopiah pun putih, dia kata. Songkok je tak apa hitam, dia kata. Sebab songkok tak ada gela putih. Kata tak tahulah kalau ada. Dia kata kopiah serban putih, dia kata. Bila mana datang satu orang pakai warna selain daripada putih ataupun warna kebiasaan, dia akan pandang pelik. Khususnya warna hitam, Ustaz. Pakai serban datang warna hitam, celok tebal datang kan. Dia dah tengok pelik. Dia kata, tak boleh ni, mana ada. Dia kata pakai warna hitam mesti putih. Jadi bagaimana kita nak memahamkan kepada masyarakat di luar sana, bukan kata sekadar putih saja dibolehkan, apa warna pun boleh asalkan sesuai dengan kaedah dan cara yang betul. Sedikit dari Ustaz, silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak dai di atas pertanyaan. Lalu sebab itu kalaulah dai pun faham, maka pada pemakaian yang lain pun kadang-kala orang anggap wajib putih. Seperti yang dai juga sebut tentang kafan, maka orang ingat mesti putih. Kain ihram mesti putih. Kalau tak sah umrah, tak sah pengkebumian dan seumpamanya. Maka sememangnya warna putih adalah warna yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk umat baginda pakai. Terutamanya ketika kain kafan, terutamanya ketika ihram, bahkan ketika memakai serban, maka memang ada hadis dan riwayat yang Nabi SAW menyebut tentang warna putih. Namun sebenarnya seperti yang kita lihat daripada catatan Imam Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, maka Nabi SAW banyak situasi dan keadaan Nabi memakai warna hitam. Maka menunjukkan boleh warna lain. Maka dalam riwayat juga ada serban yang Nabi SAW memakai warna hijau, menunjukkan keharusan warna lain. Nabi SAW pernah memakai pakaian berwarna merah, macam da'i, warna merah. Sunnah, segak, Masya Allah. Maka Nabi SAW pernah memakai pakaian warna merah. Kemudian dalam riwayat ketika menceritakan para malaikat dalam peperangan Badar, maka para malaikat dalam peperangan Badar memakai serban berwarna kuning, menunjukkan keharusan warna kuning. Maka sebenarnya warna yang pelbagai ada keharusan dan juga menyerupai amalan Nabi SAW, terutamanya warna hitam dan juga warna hijau, maka tidaklah terikat dengan warna putih semata-mata. Kecualilah kalau ianya dah menjadi pakaian rasmi sesuatu madrasah dan sekolah. Maka itu warna putih, itu kerana ianya adalah pakaian rasmi sekolah dan madrasah. Maka kita tak bolehlah hantar anak kita pakaikan serban hitam. Kita kata, ustaz, sunnah Nabi pakai hitam. Maka kerana itu situasinya, keadaannya adalah memang dah menjadi pakaian rasmi sesuatu madrasah dan sekolah. Maka tidak ada masalah
warna yang berbeza, asalkan niat kita untuk mengikuti baginda Nabi SAW, di situ adanya pahala. Dan begitu juga cara pemakaian yang pelbagai, semuanya adalah menjadi penyebab untuk kita beroleh pahala. Cuma ada satu catatan yang menarik daripada Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi SAW punya serban tidaklah terlalu besar sehingga membebankan kepala baginda. Dia taklah terlalu besar sampai nak berjalan pun terhoyong hayang. Dan ianya tidaklah terlalu kecil sampai tak kelihatan serban. Kau pakai apa tu? Oh, serban. Oh, terlalu halus, tak nampak serban. Maka serban Nabi adalah pertengahan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, berdasarkan kepada hadis Rukanah, Nabi SAW kebiasaan dia memakai serban bersama dengan kopiah. Nabi pakai kopiah, al-qalanis, dan Nabi memakai serban. Dan Nabi SAW juga pernah meletakkan kain di atas serban baginda. Sebab itu kita nampak sebahagian orang, dia memakai serban dan juga dia meletakkan kain di atas serban dia. Itu semua Nabi SAW pernah melakukan. Dan kata Ibnul Qayyim, tidak ada masalah jika seseorang itu nak memakai kopiah sahaja tanpa serban. Adapun orang yang pilih untuk tak nak pakai kopiah, maka itu pun diharuskan kerana tidak ada dalil yang mewajibkan pemakaian kopiah maupun serban. Wallahu a'lam. Itulah Ustaz, kadang-kadang kita nak betulkan dan nak ubah persepsi masyarakat kita ni dia payah sikit ya. Biasanya kalau putih je dia kata. Bila nampak boleh pakai warna selain daripada putih, khususnya bahagian serban ni, dia akan nampak lain sikitlah dia kata. Tapi sebenarnya boleh, bagi Ustaz sebentar tadi. Sebab itu kulit kita pun walaupun dah sawo matang, kita nak putih kan. So dia, tapi yang putih Ustaz, saya tak. Saya tak yang putih, masya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Macam saya sebutkan di awal Tadi kita ada tanya sikit pasal topi. Tapi Ustaz, kalau contohlah orang ini, dia menutup kepala bukan dengan songkok, bukan dengan kopiah, bukan dengan serban dan juga bukan dengan topi ataupun cap sebentar tadi. Dia tutup pakai rambut palsu Ustaz. Masya Allah. Tutup pakai rambut palsu. Boleh ataupun tidak? Soalannya seperti ini. Dari sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Katanya, Assalamualaikum. Ustaz, apakah hukum lelaki memakai rambut palsu? Adakah rambut palsu juga dikira menutup kepala? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin untuk soalan ini. Macam mana Ustaz? Dapat pahala ataupun tidak? Dan apakah hukum pakai rambut palsu? Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka berkenaan tentang memakai rambut palsu. Dalam hadis ada disebut bahawa ada larangan tentang perkara tersebut. Lagi-lagi kalaulah ianya adalah rambut daripada manusia yang hidup, rambut manusia yang lain, maka Nabi SAW melarang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut Allah melaknat golongan yang mencacah ukiran pada tangan dia ataupun kita panggil tatu. Begitu juga golongan yang menyambung rambut daripada manusia lain pada rambut dia, maka itu Nabi SAW cela dan baginda Nabi SAW melaknat akan perkara tersebut. Maka daripada sini kita nampak bahawa adanya larangan tersebut. Tetapi kalaulah seseorang itu memakai rambut palsu kerana ada daruriyat yang tertentu, mungkin kerana dia botak licin, ataupun mungkin rambutnya tak tumbuh dan dia perlu pakai untuk situasi dan keadaan yang tertentu, bukan bertujuan untuk menipu. Bukan bertujuan untuk menipu. Contoh, dia nak meminang anak orang, dia pun pakai rambut yang cantik, yang menunjukkan handsome dia, sehingga orang terpedaya dan tertipu. Maka ada keharusan pada keadaan-keadaan yang jika benar-benar ada hajat dan darurat. Namun kalaulah rambut manusia hidup lain yang dipakai, maka itu adalah dilarang. Tapi da'i bukan rambut palsu. Saya original. Masya-Allah. Tapi sebaik-baiknya adalah ditinggalkan, kerana sebagaimana Allah menjadikan kita, maka itulah sebaik-baik keadaan Allah menjadikan kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak dikira menutup kepala Ustaz Tidak dikira menutup kepala. Bahkan adanya larangan yang jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan dan pencerahan sebentar tadi berkenaan dengan soalan rambut palsu sebentar tadi. Tak dikira menutup kepala dan ada larangan dalam perbuatan tersebut. Sidang penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana.
sedang menonton, semakin rancak perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan hukum menutup kepala, dan memang tak dinafikan daripada awal sehingga kini banyak input-input baru yang kita dapat berkenaan dengan hukum hakam, khususnya tentang pemakaian sesuatu di atas kepala. Tetapi memang fokus kepada perbincangan kita adalah tentang kepada perbincangan lelaki yang menutup kepalanya dengan kopiah, songkok dan juga serban. Ini adalah fokus utama kita. Baik. Dan kita nak ambil soalan di Facebook bagi menggamatkan lagi suasana. Kita ambil soalan dari sahabat kita Jai Jai. Katanya, Assalamualaikum, ada dua soalan. Yang pertama, saya pernah jumpa orang yang solat tidak berbaju tetapi berkopiah. Dan soalan yang kedua, bagaimana wanita memakai tudung secara on off? Maksudnya kejap pakai, kejap tak pakai. Adakah ketika dia berhijab dia dapat pahala menutup aurat tersebut? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Jai Jai untuk soalan ini. Untuk pengetahuan Tuan Jai, bukan kata Tuan Jai je pernah jumpa, saya pun pernah jumpa juga. Saya pun pernah jumpa Ustaz. Nah, dia kat atas ada, kat tengah dia skip, kat bawah ada balik. Bagaimana Ustaz? Hukumnya Ustaz, silakan. Lalu terima kasih banyak-banyak Tuan Jai di atas pertanyaan. Maka apakah hukum solat seseorang yang tidak memakai baju tetapi dia menutup kepala dengan kopiah, dengan songkok, bahkan ada yang mungkin dengan serban? Maka daripada sudut solat tersebut adalah sah. Kerana yang wajib ditutup di dalam solat bagi lelaki adalah daripada pusat hingga ke lutut. Maka kalaulah ketika dia tak berpakaian baju, maka adakah solatnya sah? Maka solatnya sah. Adakah dia mendapat pahala dengan menutup kepala? Maka itu adalah pahala yang berbeza, dia tetap akan mendapat pahala. Cuma perlu diambil kira situasi dan keadaan semasa. Kalaulah di bandar, mungkin ianya benda yang tak boleh diterima oleh masyarakat. Maka sebab itu sangat penting diambil kira situasi semasa. Sebab itu dalam kaedah fiqh pun ada menyebut al-adah muhakkamah. Pada kebanyakan waktu adat setempat diambil kira. Tapi kalaulah adat sesuatu kampung, sesuatu tempat tersebut memang semua orang begitu. Dia mungkin kerana dia sado kan, ada six pack, maka dia memang tak pakai baju waktu solat. Saya tadi teringat yang Ustaz sebut tu, dia pakai serban tetapi tidak berbaju, tetapi bawah dia menutup aurat. Ustaz bisa tengok cerita Alibaba dan 40 penyamun. Saya tak pernah tengok ya Ustaz. Lalu dia pakai begitu. Dia tak pakai baju Ustaz, tapi atas pakai serban. Okey, masya-Allah. Bawah pakai seluar belang-belang, baju tak pakai, atas pakai serban. Mungkin dapat kita bayangkan macam itu ya Ustaz. Baik, betul. Lalu itu mungkin menunjukkan situasi dan suasana pada zaman tersebut. Tempat tersebut itu adalah perkara biasa. Maka daripada sudut adakah sah solat? Maka jawapannya solat tersebut adalah sah. Adakah dia dapat pahala dengan menutup kepala dengan serban kopiah? Dia mendapat pahala. Kemudian soalan yang kedua tersebut, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab saya tak biasa nampak Na'i. Sebab saya pun, saya akan tunjuk pada Ustaz. Okey, baik, masya-Allah, terima kasih Na'i. Lalu berkenaan tentang wanita. Lalu adakah seorang wanita yang dia menutup rambutnya, kepalanya ketika mana sebahagian keadaan, dan dia membuka rambutnya pada keadaan yang lain, adakah dia mendapat pahala ketika menutup? Maka jawapannya ya. Apabila dia menutup kepala, menutup rambut dia, maka dia akan mendapat pahala. Apabila dia membuka, maka ianya akan menjadikan dia beroleh dosa. Dan apabila kita istiqamah solat, ini yang saya selalu sebut, banyak orang yang dia tak menutup rambut tetapi dia solat, maka istiqamah akan solat. Mudah-mudahan insya-Allah solat akan membawanya dekat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Sebab itu di dalam suratul Ankabut firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat lama kelamaan akan mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Maka teruskan solat dan mudah-mudahan lama kelamaan kita akan dapat menutup aurat. Wallahu a'lam sepenuhnya. Terima kasih banyak-banyak di atas pertanyaan. Alhamdulillah, itu dia tadi jawapan dari Al-Fadil Ustaz. Dan kita ambil soalan seterusnya dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hikmah ketika ihram haji dan umrah lelaki tidak dibenarkan memakai penutup kepala, sama ada songkok ataupun kopiah? Dan soalan kedua, adakah memakai kopiah satu cara untuk mengelakkan dari membuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
tidak mungkin jika berkopiah di atas kepala sanggup melakukan maksiat. Mohon komen Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Faizal untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Tuan Faizal di atas pertanyaan. Maka berkenaan tentang situasi sewaktu ihram, maka dalam hadis Nabi SAW menyebut dengan jelas tentang larangan ketika berihram bagi lelaki untuk menutup kepala. Dalam sepotong hadis baginda Nabi SAW telah bersabda, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, la yalbasul qumus walal amaim. Maka janganlah ketika dalam ihram seseorang itu memakai pakaian yang menutup, pakaian yang berjahit, dan juga janganlah dia memakai sesuatu yang menutup kepala. Begitu juga dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika mana ada seorang lelaki meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka Nabi SAW berpesan, wala tukhammiru ra'sah, janganlah kepalanya ditutup dengan sesuatu. Sebab dia meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka dia kekal dalam keadaan ihram, maka kepalanya tidak ditutup ketika telah meninggal dunia sebagaimana ketika mana dihidup. Maka dalil-dalil ini menjadi sandaran bahawa ketika dalam ihram seorang lelaki tidak boleh menutup kepala. Daripada sudut pandang hikmah, apakah hikmah seseorang yang dalam ihram tidak menutup kepala? Maka ada satu hadis yang Imam Nawawi kongsikan dalam kitab hajinya, bahawa Nabi SAW menyebut haji adalah seseorang yang mana kusut masai rambutnya dan kemudian berdebu badan dia. Maka sebenarnya apabila kita berada dalam keadaan haji, walaupun ihram tak lama, kalaulah kita pakai ihram pada 8 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, hanya 2 hari lebih. Tetapi sebenarnya nak menunjukkan kepada kita, inilah diri kita kalaulah kita tidak memakai shampoo, kalaulah kita tidak memakai wangi-wangian, kalaulah kita tak sikat, kita semua adalah sama. Memakai ihram yang sama, rambut yang sama, situasi keadaan yang sama, nak mengingatkan kita sebenarnya kita tidak ada apa-apa, hakikatnya kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zahir itu nak mengingatkan kita supaya tidak sombong dalaman kita dan juga hati kita. Maka itu adalah antara hikmahnya, wallahu alam, ketika pada zaman haji dan juga musim umrah. Wallahu alam. Subhanallah, itu dia kan. Tidak boleh memakai penutup di atas kepala sebentar tadi berkenaan dengan apabila kita mengerjakan haji, umrah, dilarang untuk mengenakan satu-satu pakaian apabila tidak boleh menutup kepala. Dan Ustaz, tadi kita ada soalan kedua daripada soalan sahabat kita tadi. Katanya, adakah mungkin hikmah kita ni memakai kopiah ataupun songkok menutup kepala? Mungkin kita dapat mencegah diri kita daripada membuat satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab katanya tak mungkin orang yang berkopiah, songkok atau serban sanggup ataupun tergamak nak melakukan dosa. Mungkin Baik, ini yang Masya disebut Allah. sebagai pakaian yang menjaga kamu. Silakan. Baik, Masya Allah. Lalu terima kasih banyak di atas pertanyaan. Lalu sebenarnya pemakaian penutup kepala ditekankan lagi-lagi ketika solat dan situasi-situasi yang tertentu adalah, kata para ulama, berdasarkan firman Allah di dalam suratul A'raf. Tak silap saya pada ayat yang ke-31, di mana Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah, pakailah perhiasan kamu ketika mana kamu berada di masjid untuk menunaikan solat. Maka ianya dikira sebagai perhiasan yang menggambarkan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut pemakaian kopiah dan juga penutup kepala ditekankan kerana ianya termasuk perhiasan yang Allah tekankan di dalam suratul A'raf ayat yang ke-31 tersebut. Dan adakah ianya boleh mengingatkan kita untuk meninggalkan dosa dan pahala? Sebenarnya yang menjadi penguat untuk kita meninggalkan dosa dan maksiat sebenarnya adalah hati kita. Sebab itu kadang-kala kita pun sedih melihat ada segelintir kecil, ada sebahagian orang dengan berkopiah, bersongkok tetapi melakukan maksiat dan dosa secara terbuka. Maka dia patut untuk menjaga pakaian sunnah, pakaian yang ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebenarnya yang paling kuat adalah hati kita.
banyak orang yang walaupun berserban mungkin, berjubah mungkin, namun masih tak dapat nak meninggalkan maksiat secara terbuka. Maka sebab itu yang menjadikan penguat kepada meninggalkan maksiat adalah sebenarnya hati kita. Pakaian sekadar boleh mengingatkan, tetapi tidak ada kekuatan jika hati tidak inginkan. Wallahu a'lam. Pakaian yang menjaga kamu apabila kamu memakai satu pakaian yang baik, khususnya serban, songkok dan sebagainya ini, mudah-mudahan dapat menjaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini khususnya dalam agama. Dan Ustaz, kalau kita lihat dalam kitab Al-Azkar ada disebutkan tentang doa memakai pakaian baru, doa membuka pakaian, doa memakai pakaian yang diberikan ataupun mendoakan kepada orang yang memberikan pakaian tersebut. Tetapi juga kita hari ini nak dengar selain daripada itu adalah doa mungkin ketika memakai penutup kepala, mungkin doa ketika memakai serban, songkok, kopiah ataupun penutup kepala yang lain. Mungkin ada doa yang mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita sebagai kesimpulan perbincangan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Da'i. Mudah-mudahan insya-Allah. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, maka ada dinukilkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan doa yang sama ketika memakai pakaian, memakai rida, memakai serban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan doa yang sama, yang marilah sama-sama kita baca, mudah-mudahan kita boleh amalkan. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa lah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada kebaikan serban dan pakaian ini dan kebaikan yang ada padanya, dan aku berlindung daripada keburukan yang ada pada serban dan pakaian ini dan keburukan yang ada bersama dengannya. Maka inilah doa yang Nabi baca, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila Nabi memakai pakaian, bila Nabi memakai rida, selendang, bila Nabi memakai serban. Dan secara kesimpulannya Da'i, kalau saya boleh minta izin, maka sebenarnya seindah mana pun pakaian kita, maka indahkanlah juga dalaman kita. Kerana kadangkala apabila kita memakai pakaian yang indah, maka kita masih lagi ada persepsi bersangka buruk kepada manusia yang lain. Sahabat-sahabat, apabila Al-Quran menyebut tentang takwa di dalam suratul Hujurat, maka antara sifat yang disebut sebelum takwa adalah elakkan daripada bersangka buruk dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah kurniakan petunjuk kepada saya dan kita. Terima kasih Da'i, terima kasih kepada semua kru yang membantu menjayakan majlis ini. Terima kasih kepada para hadirin dan hadirat semua kerana sudi meluangkan masa bersama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dengan doa sebentar tadi. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hukum menutup kepala, mudah-mudahan kita buat sebaiknya dan Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Amin. Dan berikan pahala sebaik-baiknya kepada kita. Ayuh kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tayalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.